Hatan. Oh, gua main dengan Hatan. Hatan 2-3 show. Lepas tu Hatan ni dah start buat solo project dia. Oh, maksudnya Dalam dia masa-masa FRU tu. solo. Okay. Dia dah start solo masih FRU tapi baru plan-plan dan dia orang mungkin macam nak buat FRU tu lagi. So Hatan pergi jumpa M. Nasir. Hatan pergi jumpa M. Nasir dekat King Studio. Lu nak ikut? Kau nak ikut? Nanti jumpa M. Nasir? Boleh? Cia kan. Dia tengah apa? Dia ada recording kat sana. Jom pergi. Sekali sampai kat itu Hatan tahulah kan. Dia buat M. Nasir. Bla bla bla. Ni siapa? Ni ada satu keyboard player ni bang. Dia ni kalau main dengan band lu memang cun. Dia dengan Zomahat tu memang dia teratur kan macam gitu je. Teratur je. Tengah letak macam gitu je. So Nasir, ya ke kau boleh main? Kau boleh main ke? Ui, dia ni buat lagu boleh bang. Betul lah tu. Ya ke? Ya. Betul orang Nasir tanya. Kau boleh buat lagu? Boleh? Ya. Yang dalam masa tu memang gua tak ada apa lagu pun gua ada dalam kepala gua. Tak ada apa benda. So gua ingat kau macam dia tanya macam itu. Nanti kau bagi lah aku dengar ke apa. Tak. Kau main sekarang? Ya. Kat dalam tu ada grand piano. Aku tunjuk. Kau boleh main keyboard kan? So kau tunjuk aku main keyboard. So gua pun main lah. Gua main belasah. Gua tak tahu lagu apa pun lah. So dia tanya lagu apa? Ada lah. Gua cakap. Ni lah lagu dia. Melodi di mana? Melodi dah lah ni katanya. Dribble. Engkau ni. Dia tahu dia baca. Tak adalah tu. Tapi dia tengok gua main tu lah. So dia tengok gua main tu. Apa lagu kau boleh main? Apa yang kau dengar apa semua? Cakap lah gua dengar macam-macam lah. Daripada John Lord gua dengar sampai ke David Foster je kan. Cuma main David Foster sikit. So gua main lah ballad. Ada You're the Inspiration lah, Full Hard to Say I'm Sorry. Yang benda gua tahu lah kan. So gua ni memang Chicago punya Peter Cetera punya yalah. Pendengar gila lah, sangat-sangat. So gua main lah lagu tu. So, kau boleh nyanyi? Tak boleh. Itu pasal kau tak kasih dua lagu, pasal kau tak boleh nyanyi ke cakap kan. So kau nak kena, nanti kau balik, kau record betul-betul, kau nyanyi cantik, kau kasih dua. Okay. So, berbual lah situ. So, masa tu M. Nasir tengah record. Tak ingat lah, album siapa pun tak ingat. Tapi, dia cakap, Hatan tanya, bila kita dah nak balik tu, dia tanya, dia ni macam mana? Main ke tak? Dia ni jadi main tak dalam band lu? Ya. So, Abang Nasir cakap, esok kau datang Luncai Mas. Aku jumpa kau kat sana. So dia suruh kau pergi Sungai Buloh lah. Ini apa pula ni kan? Pergi studio lain ni. Ni satu studio King ni pun dah macam tu. Peranjat beruk tengok kau. Studio. Ada 4-5 studio dalam satu studio, dalam satu bangunan ni kan. Gila lah. So, jumpa M. Nasir kat situ, berbual lah dia sikit, dia tanyalah background, buat apa sekolah. Gua cakap kau belajar lagi, gua cakap kan. Kau belajar lagi. Belajar apa? Graphic design. Kau boleh lukis? Boleh? Yeah. Okay, tak apa. Esok kau datang lah. Kau datang Luncai, nanti kita cerita kat sana. So, kita balik lah. Pasal dia keep on, dia continue lah recording dia. So kita pun tak kacau lah kan. Balik Suatan pun cakap, ini mungkin chance kau ke apa, aku tak tahulah. Tapi kau pergi lah esok, dia cakap kan. So esoknya tu pun kau pergilah. Pergi Luncai pagi, kau ingat sampai tengah hari macam tu kau sampailah. Pergi Pudu Raya, daripada Keramat, pergi naik bas, pergi Pudu Raya naik bas, pergi ke Sungai Buloh. Nak pergi Sungai Buloh tu dulu ada, memang jalan teruk lah kan. Perjuangan mujahadah. Mujahadah. So, sampai Luncai. Luncai, jumpa. Ini Luncai. Pecik Luncai yang studio sebelum ni Yang lama dulu Mula lama dulu, dekat masjid. Pegang mantra tu. So, sampai kat situ.
Siapa nak je? Gua pun naik studio, naik atas studio. Jumpa Wan Rastari. Wan. Dia engineer kat situ, studio tu. So, masuk macam, oh yo, ini macam office Dia macam office dia set up dia, tapi dalam tu ada satu studio kan. Kecil je, 16 track ni, multi track dia pakai. Runcai. Selerak lah kan masa tu kan. Comot je. Jamuk je lah. Hmm. Okay. So datang tu, kau siapa? Ya, aku Firdaus. Semalam M. Nasir suruh datang. Oh, okey. Kau tunggulah M. Nasir datang. So kat bawah tu ada satu kedai minum rasa emas nama dia. So gua pun turun. Kau tunggulah minum kat situ dulu. Sekejap lagi dia datang tu. Kau seorang. Kau pun turun sekejap. So nampak ada satu brother ni, dia tengah duduk kat situ. Pakai spek bulat. Rambut dia tu. Dia tengah duduk kat sini. Dia cakap, berbual lah dengan dia kan. Lu memang datang sini nak jumpa Nasir ke kan? Dia tegur Dia kau nak jumpa Nasir. Okay. Lu tanya siapa nama? Bang siapa nama? Kau Lolok dia cakap. Lolok Oh, lu yang tulis ni semua ni. Lu yang semua tulis lirik-lirik ni semua. Wah, yalah. Kau siapa? Aku semalam jumpa M. Nasir dekat King Studio. So aku datang sini. Oh, okey. Tunggu lah, duduk dulu. Berbual. M. Nasir lambat lah sikit agaknya datang. So berbual. Aku ni, kata Lolo, aku ni nak cari housemate. Kau tinggal mana? Aku tinggal Keramat. Ya, aku nak cari housemate lah. Kau ada kenal siapa-siapa tak kat sini? Dia cakap kan, nak sewa. Cakap, aku tak tahulah kan. Kau tak nak tinggal dengan aku? aku dekat Keramat. Atau aku belajar lagi kan? Okay, tak apa. So gua jumpa M. Nasir. Nasir pun peranjat juga. So dia cakap, aku panggil kau hari ni kat sini ni pasal ada satu film score nak kena buat. Ya Allah. Film score? Kodi. Dia apa ni kan? Apa sebab kau dengar, kau tengok tu kau. Nanti aku guide kau lah ya kan. Okey. So gua pun start lah. Bila nak start? Ni sekarang ni nak start. So dia pun pasang video tu. Pasang video dia pun playkan cerita tu. Cerita tu nama dia Balada Bonda tu. Lagu Bonda tu dalam tu lah Fazil Ahmad Daud. Aziz Sata punya. Ada Latif Ibrahim jadi bapak. Ya. Balada lah kan? Balada lah kan? Simfoni ke Balada? Balada. Okey. Saya cakap Balada. Macam mana dia orang buat? Dia orang mainkan video ni, tapi at the same time lu main dekat keyboard. Main ikut feel dia, ikut buat lagu ke. Kalau ada lagu buat lah. Kalau ada feel macam background music, buat lah background music. Okay. Macam tu lah. So buat try dia pun tunjuk macam ni. Lepas tu tak lama lepas tu dia pun macam caw je kan. So tinggal gua dengan engineer tu je kan. Wan. Apa nak buat Wan? Tak apa, kau buat je lah. Apa kau tak tahu. So Wan bantu lah. Ya, kat sini agaknya kau buat piano ke apa ke dalam 10 bar punya piano kau main je lah apa benda. So kau pun main lah. Kat sini kau letak string ke flute sikit ke apa kan. Rewind forward that VHS tu kan. That video yang dia orang yang uneditednya dia orang hantar lah kan untuk kita buat muzik kan. So macam tu lah. VHS. Tapi dia ada time code. Dia ada time code. So ada time code lah ini semua nak kena. Maknanya one tu dia ajar kau main kat sini sampai time code ni 45 misalnya, kat 45 ni kau resolve. Kan. Itulah kiranya. Pembelajaran yang secara cepat tak ingat je lah ni kan. Belajar. Mas kahwin pun tidak bincang lagi Tak ada cerita langsung. Dahsyat korang. So buat je dulu, buat dulu. So
Gua buat sampailah petang ke apa ke, sampai dah gua daripada lepas lunch tu gua buat sampai mungkin maghrib macam itulah. Gua pun turun break. Pasal ada another session ke apa malam tu. So gua pun macam sambung esok lah kan. Sambung esok. Nasir pun balik, dia cakap, dia pun tengok, dia pun check balik kerja ke. Okey. Esok kau boleh datang? Esok boleh. So, esok gua pun datang. Esok gua pun balik ke Keramat. Dan esok paginya tu gua datang lagi sekali. Gua datang lagi sekali, gua jumpa sama juga. Gua jumpa Lolok dekat kedai itu juga. So, lepak berbual. Oh, kau semalam kau buat apa? Dia tanya. Semalam aku buat ni lah, recording lah apa semua ni. Hari ni sambung lagi apa semua. Kau pindah sini je lah. Ya. Pindah Tapi aku kat sana, nanti kau pergilah ya, kan. So nanti aku fikir, ni gila ni kan. Takkanlah pasal ni aku nak kena pindah ke sini kan. Tapi gua pun fikir. Second day tu gua buat kerja lagi. So jumpa lagi Nasir buat sampai Nasir cakap ini tak habis lagi. Mesti ada ni lah. Ada panjang lagi part dia ni, lu nak kena buat ni. Sampai habis lah. So mungkin dalam 4-5 hari lagi lah agaknya baru habis. So esok gua balik lagi ke Keramat dan the next day-nya gua datang dengan bag sikit lah. So gua macam baju-baju semua. So gua tahu ada lagi 2-3 hari. So gua tinggal dengan dia. Gua lepak rumah dia dulu lah kot. Rumah Lolok ni kan. So daripada nak lepak rumah dia tu, gua terus pindah lah. Jadinya lah. Projek tu pun habis dan gua terus pindah ke situ lah. Gua terus decide macam, gua banyak lagi ni lepas ni. Nasir ni ada macam-macam benda lagi ni mesti. Gua ada fikir macam gitulah kan. So gua terus pindah lah. Duduk dengan Lolok. MIA tu? MIA tu itu dah masuk third year. So gua dah terus macam alamak ini confirm. Third year tu dia dah tak ada pergi ke kelas sangat. Bagus. Tapi lu nak kena siapkan projek lah. Projek tu takkan mungkin boleh siap kalau kau duduk Sungai Buloh lah kan. Gua tak pergi ke college apa semua. So end up-nya gua tak habis lah. Gua tak habis lah. So the final semester tu gua tak hand up the final assessment tu lah. So, tapi gua tahulah macam time tu gua belajar tu membolehkan untuk gua kerja lah akhirnya kan. So pahaman gua pasal art lah apa semua ni ada lah kan. Ada history gua ada belajar local punya, yalah macam-macam culture lah apa semua belajar kat situ. Management lu ada belajar sikit kat situ kan. Art management lah apa semua ni. Fotografi gua belajar. Yalah. So gua tahulah sikit-sikit pasal angle mungkin. Tapi yang mustahaknya bawa baju terus tinggal dengan Lolok. Terus dengan Lolok terus. 2 orang kat situ. So gua Lolok dengan Wan. Wan tinggal sekali. Rasari. Wan. So kita duduk kat situ lah. Duduk kat belakang Luncai tu lah. So daripada projek yang M. Nasir tu, Balada tu bersambung ke benda yang lain lah. Album lah ada nak start. Masa time Nasir pun ada nak album Saudagar Mimpi. Ada start recording dekat Radio Fusion Studio. Dah kenal Nan masa tu? Dah kenal Nan. Dekat dekat disco ni daripada dulu. Daripada sebelum main dengan Ella punya time tu. Sebelum tu lagi. Masa gua awal-awal dekat MIA punya time setahun tu. Macam tu lah. So dia pun ada datang rumah gua. Yang satu kali dia datang rumah gua tu, dia pasal dia kawan dengan Choki ni tadi, yang keyboard player gua yang yang gua main club band tu kan. Okay. So dia kawan dengan Choki tu. Jumpa gua dekat rumah gua dengan Choki tu ada dekat situ dan dia ada gitar dekat situ. Dan dia main gitar. Dia memang terus gua tu wow. Teranya mamak ni kan. Dia macam mom steam ni benda tu. Laju-laju semua. Alamak. Dia lipat lah kan.
Kita dia memang terror lah dia ni. So tanya memang dia dah start recording lah apa semua gitu. Okey. So dekat rumah gua tu, rumah bujang gua tu ada keyboard. So macam jam lah kita kat situ. So gua main keyboard, dia pun main tu. So ada lagu Momsteen yang gua main, dia pun tahu. So kita main kat situ macam orang lain pula tengok macam wow. So daripada situ dengan time masa tu dia dah produce album. So antaranya is album album May Strategy. Oh, Nan produce tu. Nan produce. My. So tak macam mana dalam pada gua main dengan Ella lah, main dengan Hatan ni punya time ni gelap-gelap. Nan call, Nan datang rumah cakap, aku nak panggil kau session lah untuk ni. Untuk album May ni. Itu tak pernah pergi studio lah. Di mana tak pernah recording before, ever, tak pernah tengok, tak pernah fikir pun. So datang. So dia cakap, okay, nanti gua ambil lu, kita pergi sama. Di studio dekat jauh lah, dekat Ceras sana. Bukan Pro Studio, apa studio lah satu. Warnada Recordnya studio ni. So pergi kat situ. Dan bawa, dan first time lah tengok keyboard tu macam dia ada 4 tier tau. 4 tier dia, 4 keyboard tu kat situ. Ya Allah, apa aku nak buat ni? Apa aku nak buat ni kan? So Nan cakap, okay, cara dia macam ni. Lu cari dulu satu sound 4-4 ni, lu cari dulu setiap satu sound yang lu comfortable. Lu carilah apa-apa sound pun lu letak je dulu. Nanti kita pilih mana sound yang lu main je dekat lagu ni, nanti kita pilih sound mana nak pakai. So gua pun belasah satu berapa lagu, gua ingat 3-4 lagu macam gitulah dalam album tu. Dengan tak tahu, tapi Nan lah banyak bagi tahu, lu main macam gini, lines next one lu main piano, next track lu try main string, next track lu try main ni, lines dia macam apa, note dia macam ni. So lu main je macam ni, kan. So dah banyak benda lah gua discover masa first time ni recording tu. Gua discover ini dengan Nan. Selepas M. Nasir punya sebelum M. Nasir. Okay. Sebelum lagi. Ini masa awal-awal in between Hatan, Ella punya time tu dengan Hatan punya time tu. Okay. Sebelum gua jumpa M. Nasir lagi. Jadi gua discover satu benda yang paling dahsyat sekali pada gua lah. Apakah? Ada 4 tier ni. 4 tingkat ni. Dan gua boleh MIDI kan. MIDI kan maknanya lu connectkan keyboard ni 4-4. Lu main satu kat bawah, 3-3 ni 4-4 ni bunyi. Okay. Ini buat kau sound jadi gila lah kan. Setiap keyboard ni ada satu sound sedap-sedap yang lu dah pilih. Kan? Betul lu combine kan semua sound yang sedap ni sekali. Dan dulu gua tak tahu benda tu boleh connect that MIDI tu kan. Musical instrument apa, digital interface apa benda. Ya kan, MIDI kan. Okay, so dia boleh in out. Satu keyboard ni control untuk keyboard yang lain. Okay. Ini dahsyat ni benda ni kan, dahsyat ni. Ni the best discovery masa tu. The best discovery. Itu memang kalau kau tak tahu tu, kau tak tahu tu. Sekarang ni tak tahu apa jadi dah kau kan. Faham. Lu tak tahu banyak benda lah pasal MIDI lah, semua communication between keyboard dengan audio interface, keyboard dengan ni apa semua is by MIDI kan. So lu tahu ni, dan bila lu tahu MIDI ni boleh, lu start tahu sequencer ni apa semua. Lu boleh program music dekat ni through keyboard dengan sequencer. It's a MIDI sequencer kan. So itu yang Nan tu yang bawa gua first time recording. Dia yang bawa gua pergi studio first time recording.
And then baru buat Hatan pun ada sekali. Dan baru gua jumpa M. Nasir. Baru pergi ke studio M. Nasir tu. Hatan pun ada produce juga masa tu. Hatan produce. Hatan produce. Untuk orang lain lah, bukan untuk diri dia. Untuk siapa gua pun tak ingat. Tapi ada di produce lah dulu. Ada Zaris Mega tu. Former Mega punya. Former Mega tu ada di produce solo album dia. Ada few artist. So jadi Nan punya recording tu is gua punya first recording. And then bila M. Nasir punya studio tu apa semua tu, gua dah macam itu, gua rasa macam pelik lah, macam daripada studio yang tingkat 4 tingkat keyboard ni dekat studio Nasir ni macam wow, rugged je macam ni kan. Humble je, relax je kan. Okay. So tapi dia ada sequencer ni. So banyak projek-projek lepas tu, ada projek buat lagu lah, theme song lah, persatuan badminton lah, macam-macam lah benda. Orang datang. So gua yang layan buatkan muzik dia ni. So macam mana gua nak buat? Gua kena belajar sequence ni lah. Sequencekan the music, program drum, program bass, program ni. So that the basic arrangement ni lu buat lah kan. Ni belajar pada Luncai punya time. Belajar masa Luncai punya time. Sorry, pada masa ni lu memang freelance lah kira dengan Abang Nasir. Tak ada freelance lah. Freelance sampai daripada studio yang lama tu gua freelance, tapi bila studio yang baru ni dia orang bagi gua cut arranger Luncai Mas. Firdaus Mahmud arranger untuk Luncai Mas ni. Wow. Walaupun gua tak dibayar gaji, tapi ni gua ada kat ni. Ada kat ni. Dia lolok suruh. Kau mesti buat ni. Kau mesti dia cakap management lah kan. So, ini arrangers mesti dia nak campak kad ni semua kan. Nanti baru Luncai pergi ya. Kan. Okey. Kan. Tapi itulah maknanya sequencing tu macam benda yang baru lah. Bukanlah benda baru untuk gua. Benda tu orang dah pakai. Benda tu orang lama dah pakai. Tapi kita antara yang awal-awal lah. Sequencer tu membuka kepada tu dunia arranging music dan kerja dengan clients. Kadang-kadang dekat Luncai, yalah, bukan M. Nasir tu all the time ada. Kadang-kadang dia job tu dia dapat, and arranger yang nak kena deal dengan the client. Dengan klien kan. So dengan klien ni kadang-kadang dia bukan musician. Dia office. So dia punya cakap tu macam kita dah lah baru. Lepas tu dia pun cakap, aku nak tempat ni macam spacey, macam colour dia biru lah. Wow, apa benda dia cakap ni kan. Tentu kita tak faham. Tapi bila lama-lama tu nanti baru Nasir pun cakap, macam ni. Kau kena macam ni. Kau kena rasa kan, banyak rasa. Rasa dia macam ni kan. Macam mana kau nak tahu benda tu sedap ke tak? Rasa lah kan. Kau rasa benda tu sedap tak? Kan? Macam tu je. Macam tu je. Dia jawab dia simple tak. Tapi berbulan fikir macam mana. Bertahun kan. Macam mana dapat sedap dia ni kan. Lu tak confident panjang kan. Tapi bila dia ada je lu macam confident. Kan. Dia ada je apa pun jadi je lah. So benda tu banyaklah, sampailah album yang Nasir produce daripada Luncai. Hatan misalnya, album Anak Pemata Timur tu Nasir tu dia letak gua tu jadi assistant producer kat situ dengan Wan Dastari. Dengan Wan sekali. Dengan Wan sekali. So kita lah yang cari lagu, kita yang buatlah semua semualah. Carikan lirik, lolok tulis ni apa semua, discussion pasal lirik ni apa semua. Tu lah. Tu yang cerita si apa tu, Brother Rizal tu kan. Kan dia review Rizal Azwar, doktor. Ya. Sebenarnya cerita ada satu lagu Hujan Berapi
Panjaran Asia Minor tu. So dia orang bincangkan nak tulis lagu tu macam lama gila Diorang tu siapa? Dia orang tu beramai-ramai. M. Nasir ada, Samir Sahab ada, Usuk Kopatasa ada satu time ni Bob ada. Dia orang datang lepak lolok lepak rumah gua tu. So dah lepak lah rumah tu kan. Dia orang berbual apa ism apa benda entah gua pun tak tahu kan. Sorry, ini perbualan untuk album tu ke untuk album untuk lagu tu spesifik. Nak untuk lagu tu je specifically. Untuk lagu tu. So dia berbual lagi. Tapi banyak hari. Satu hari tu baru keluar Hujan Berapi Asia Minor tu. So kau macam ni dia orang buat lirik macam ni kan. Lirik lolok kan? Ya, lolok tapi yalah. Untuk sampai ke situ ialah perbualan beberapa orang tu. Berapa orang. Ya. Dahsyat. Sorry. Kita duduk kat sini kejap. So apakah intipati pada perbualan-perbualan di kalangan mereka tu? At that time, sebenarnya gua tak layan sangat. Gua boleh duduk tapi gua macam, of course lah, gua akan maintain tak bercakap sangat. So gua macam dengar je. Nak kononnya macam faham kan. Tapi dia orang dah berbual ism, realism, macam benda macam art ni benda. Tapi gua pun tak tertangkap lah kan. Ending lama-lama. Walaupun MIA. Ini jauh gila ni. Gila. Gua endingnya tu dalam perbualan dia orang tu katalah gua boleh duduk sejam sakit kepala lah. Kepala gua sakit. Aduh, asal ni kan. Tapi macam tu lah. Gua ingat seminggu macam itulah. Hari-hari gua layan kan je dia orang. Berbual kan. Tapi keluarlah lagu tu. So memang pada gua lagu tu macam walaupun dia tak hit tapi dia memang meaningful lah kan. Dia orang punya effort nak buat. Dengan gua punya involvement kat situ first time untuk jadi assistant producer ni. Sorry, macam mana diorang bincang specifically pasal lagu tu dan macam mana diorang putuskan bahawa lolok yang akan buat lirik lagu tu? Agaknya memang benda tu memang dah diputuskan awal-awal lah lolok buat. Tapi berbincang macam mana nak tulis. M akan agaknya lah. Gua pun tak tahu sangat macam mana kan. Tapi dia orang berbual pasal benda tu. Esoknya pun dia datang cerita tu juga. Berkisah itu juga lagi. Diorang ni semua ni Samir Sahab, Uthman, Usop. So ada sejarah-sejarah lu dengar daripada ada antara-antaranya macam Genghis Khan ni cerita ni apa dekat sini dia orang jalan sampai kat sini stuck kat sini. Diorang kaji sampai macam tu Diorang tahu sejarah-sejarah ni memang betul-betul. Diorang baca lah kan. Diorang memang betul tahu. Diorang bukan berbual. So barulah gua tahu yang macam lain macam lah punya kan. Lain macam lah. Gua tak pernah experience. Itu macam benda yang paling dahsyat lah pada gua untuk dia orang bincang, bahaskan pasal benda ni untuk buat satu lirik ni kan. Tapi itulah tu. Album tu untuk gua punya first time produce lah. Lepas tu ada Shekal lah, apa banyak lagi lah. Derek lah dekat Luncai tu kan. Sampailah Jamal lah, sampai Ellie Cat, sampai Sharifah Aini, sampai. So gua jumpa semua tu gua ada chance tak jumpa. So gua ada berbual sikit mungkin. Awak arranger? Ya, saya arranger. So, kalau nanti ada show boleh main tak? Boleh? So mungkin lah macam tu kan. So dia berkembang. Sampailah satu hari tu Yan bass player search masa tu. So dia pun selalu ada kat Luncai. Satu hari dia cakap, search macam nak pakai keyboard player lah. Kau boleh main tak? Boleh? Okey, pergi. So daripada situ gua main dengan search tu daripada album Rampage punya time tu lah agaknya. Sampailah End Up sekali dua yang gua tak main tapi sampailah hari ni pun gua main lagi. Itu pun antara band yang lama gua berkhidmat lah kan. Itu lama lah Rampage tu time Kid Kid dah main. Kid dah main. So tour beberapa kali tour lah kan.
Pecah masuk kerja semua lu tahulah cerita tu semua dalam kepala je lah kan. Tapi yet gue still buat benda yang sama. Gue tak ada memandai-mandai lah. Maksud apa? Gue tak pernah memandai-mandai Sifat apa-apa pun. dalam perwatan Muzik dia pergaulan ke, dengan orang. muzik ke ataupun dia punya internal problem ke apa ke, gua boleh berbual surface je, tapi gua tak pernah bagi bagi buah fikiran yang lu kena buat macam ni lah untuk kebaikan apa tu tak ada. Tu dia orang lagi tahu pasal dia orang band dia orang kan. Ya. So kita macam tolong yalah sessionist. So lu akan main je apa yang according to dia orang nak. Keperluan dia orang Keperluan dia orang. So apa dia orang kurang kita bagi. So layan je lah kan. Every band pun ada benda tu. So banyak album solo, banyak album band lu involve Utopia punya album lah. Luncai punya banyak lah kan. Utopia. Banyak lah. Joey. Itu semua Spider kan. Luncai banyak, ada Singapore punya band lagi datang. So kenal. So, connection tu makin banyak. So gua pun memang suka je bila kau nak main aku. Okay, boleh aku main. Ruhil Metal Child pun gua pernah main. So gua yalah, gua sukalah dapat macam gitu kan. Walaupun tak panjang tapi gua pernah lah experience lah kan. Tapi dah bila lu sebut nama Madsen. Lu sebut nama Sharifah Aini je tadi. Dah habis lah cerita ni sebenarnya. Ya kan? Dah. Ke Sharifah Aini lagi ni. Sharifah Aini. SM Salim. Ya Allah. SM Salim. You are name. Kalau nak cerita-cerita memang meninggal-meninggal aja lah semua kan. Ahmad Jaiz pernah. Ahmad Jaiz sekali Ada show yang pernah main Brori Marantika. Okay, Brori Marantika walaupun macam tu gua tak suka dia. Oh, okay. Tak apa. Okay. Ahmad Jaiz. Banyak lah. Banyak sangat lah aku. Dahsyat. Gua ada peluang ke situ. Gua ada peluang. Itulah tu. Itulah. Itu yang siapa yang bukan gua yang cari. Benda tu datang gua ini macam okey, gua boleh ada relationship, gua boleh sambung, boleh berbual, boleh itu je. Kan. So daripada segi muzik pun lu nak kena lu boleh berbual dengan orang tu dekat level dia tu. Sedap dia orang tu akan rasa macam selesa untuk lu berbual. Mungkin pandai melayan je lah agaknya kan. Itu yang buat senang. Orang senang mungkin. Pandai layan. Baik rock band, baik pop band sama je kan. So, yalah. Bila time makin cepat banyak program TV lagi lu buat, makin banyak macam program AF lah, mentor lah, apa semua. Lagi banyak experience lu jumpa baru punya talent lah, lu baru punya macam-macam benda baru lu akan datang dan lu belajar satu kan. So lu nak handle orang TV macam ni, lu nak kenal orang ni macam ni. Banyak benda. Tapi benda tu akan okey kalau lu pegang pada benda yang sama lah. Maknanya lu jangan memandai-mandai. Lu cakap bila yang perlu. Macam mana ya? Lu pandai layan lah. Tahu macam mana nak masuk majlis lah. Mana masuk majlis lah kan. Pandai bawa diri dalam majlis Betul. So mungkinlah ada adab yang lu nak kena tingkatkan lah kan. Belajar. So that lu dengan mana-mana, kalau lu ada adanya, dekat mana-mana boleh lepas. Betul? Kalau itu yang paling tinggi kan. Paling tinggi. So mungkinlah pasal ayah mak gua tu
cikgu mungkinlah. Dua cikgu Dua cikgu. Cikgu. Wow. Dua cikgu besar, mak bawah tu. So mungkin bahagian-bahagian situ tu dia titik berat lah mungkin. Adab sopan apa Mungkin. jaga tertib. Tertib, jangan malukan mak bapak. Apa semua ni kan. Benda tu ada. Lu punya sejarah sendiri, lu telah you walk among legends dalam bila cakap pasal music industry ni, kau berada di kalangan para legend daripada Sharifah Aini, nak cakap apa lagi? Habis dah tu kan. Habis dah cerita dah. M. Nasir, Siti Nurhaliza, itu yang penyanyi. Amongst the musicians, Nan, Rafi, Gary Gideon, Kelly, ya Allah, Haji, Mac Chiu, Jenny Chin, Haji. Gua main semua. Luis Pragasam, gua pernah main. Banyak musician yang jumpa. Syed Ahmad. Itu semua monster player semua kan. Gua buat satu research last year. Bawa gua travel ke Malaysia, Indonesia, Singapura. Dan untuk mencari asal-usul lagu-lagu Melayu. Macam mana lagu Melayu terbentuk dalam bentuknya yang sekarang ni lah. Dan gua terfikir 50 tahun mendatang kita pun makin tua kalau hidup lagi. Dan orang akan kaji sejarah muzik Malaysia ni. Apa berlaku dalam tahun 2020 ni semua kan. Sepatutnya nama macam Nan, nama lu sendiri, Gary Gideon dan sebagainya, Wan Dastari, ialah orang yang nama mereka patut ada dalam kesinambungan sejarah muzik Melayu ni, muzik Malaysia ni. Ini nama-nama yang mesti ada. Dan serius lah kalau bila gua cakap pasal nama-nama ni semua kan, gua duduk dalam industri muzik ni, gua rasa macam gua pretender je. Seorang yang wannabe je. Gua takkan itu serius. Gua tak akan sama macam Bob Lokman, takkan sama macam Usop Ko Pratasa, Lolok. Gua bukan merendah diri ni, gua tahu tempat gua macam mana. Dan gua dapat borak dengan lu sebenarnya, it's really an honor. Lu boleh buat benda lain sepatutnya, tapi buat borak benda ni. Dan antara sebab gua buat projek ni, Hubungan Rambang ni, ialah untuk rekod benda khazanah kita lah, daripada segi khazanah muzik tu. Orang-orang yang gua berbual bersama dengan kan, ialah sebahagian daripada, gua harap menjadi sebahagian daripada rakaman sejarah. Itu dia punya motif yang asal dia. So kembali pada zaman kita, sorry. As long as apa benda lu buat tu ada manfaat untuk orang, itu dah baik. Thank you. Baik, kan? Ada orang yang ada manfaat daripada itu kan. So itu dahsyat lah tu. Gua cuba nak balancekan kedua-dua tu. Ada unsur reference kepada muzik semasa dan muzik terdahulu, dan unsur hiburan dan yang berserta dengan trivia dalam muzik tu lah. So tadi bila aku cakap tadi, gua dalam dua persimpangan antara nak pergi kepada Firdaus Mahmud the music tu, ataupun Firdaus Mahmud bersama dengan seorang lagi legend, Lolok. So tadi tu gua serahkan pada lu. Manakah jalan yang kita nak ambil? Dua-dua jalan ni best. Kalau tak ada masa hari ni, mungkin kita akan pergi lain masa. Betul. Mungkin cerita muzik lah kot kan. Lolok ni kita cerita satu hari yang bersama the legends ni kan. Fine, fair. Mungkin boleh. Pasal dia tu cerita pasal benda-benda yang lama ni, dia kesan pada kita tu kan. Mungkin banyak moments apa semua. Baik kita cerita pasal kita ni dulu lah kan. Nanti satu hari kita cerita pasal tu. Fair. Buat melompat sikit pasal muzik ni. So your career, kerjaya lu menjadikan siapakah lu sekarang ni, dan kerjaya lu adalah muzik. Okay, daripada time umur 20-an dulu sampai sekarang, dia ni steam macam mana? Masih alamak, apa dah begini? Okay, sama.
dia punya steam tu masih sama, masih macam dulu ataupun kurang ataupun dia bertambah besar hingga menjadi benda lain? Apakah lu punya state? Uh, bila bila benda tu dah jadi selalu kita buat, kita produce selalu, kita recording selalu, benda tu dah jadi macam rutin je. Dia macam kerja je kan. So, tapi kerja yang ada momen dia, setiap lagu tu lain, momen lain, rasa lain, setiap lagu tu lain, memories kita, setiap lagu tu mesti lain, ada experience lain, artis lain. Macam mana nak kekalkan kegairahan tu? Ini soalan dia. Okay tu. Probably kena dengar banyak lah kot. Dengar muzik banyak lah. Dengar banyak. Tapi gua pun tak cakap gua dengar banyak sekarang ni. Tapi at one time dulu, gua memang dengar muzik tu macam tiga suku hari gua tu memang dengar muzik je. Mendengar. Gua tak pernah belajar dengan muzik tu betul-betul daripada siapa-siapa pun. Gua memang self-taught punya musician. So, gua dengar banyak lah, gua dengar muzik tu lah. Itu yang buatkan kita inspire kan. Membuatkan kita nak lagi, nak buat lain, nak buat lagi. Nak buat lagi best, nak buat lagi simple, nak buat lagi dramatik, nak buat lagi macam-macam. Ada benda yang kita rasa macam aku boleh buat macam ni, aku boleh buat macam ni, boleh buat macam ni. So, sekarang aku dah buat ni, sekarang aku buat ni, buat je lah. So, itu yang buatkan lu satu hari lu macam gua lah, satu hari macam datang satu orang, dia cakap, abang buat gua nak buat lagu rap ni lah kan, lagu dia gini so lu nak kena, of course dulu gua ni bukan mak rap tapi gua nak kena dengar lah rap ni kan. So gua dengar lah balik apa zaman-zaman gua yang rap best ke apa zaman dulu ke, Run DMC ke apa ke lah. So gua akan buat reference tu sikit, gua dapatkan rasa dia best kan, baru ada benda kita nak kerjakan lah kan. Cari sound dia ke apa. So sound ni pun akan membuatkan satu drive yang lain. Sound tu sendiri Pasal sound tu sendiri. Being a keyboard player ni dia terdedah pada sound yang banyak ni. Daripada keyboard tu punya sound sendiri yang berlambat-lambat, sample sound yang macam-macam, drum pun yang macam-macam, gitar pun macam-macam ada dekat keyboard. So dia setiap sound tu boleh dibega-bega lagi, dibuat lagi tone shaping ni apa semua. So itu yang drive kan. Itu antara benda yang drive kan. Pasal lu buat sound. Walaupun katalah gua tekan patch dekat sini piano, tapi setiap lagu tu piano tu dia akan gua rasa macam dia punya brightness tu terlampau, so gua akan tweak dia sikit, so gua akan tukar sampai gua rasa macam betul ni. Macam ni yang gua nak. Dia tak banyak benda pun. Setiap lagu. Setiap lagu berbeza-beza dia punya. Berbeza. Ada mesti ada berbeza. So that lu akan buat dan buatlah. Sound ni memang dia nak kena buat suit dengan lu lah kan. Macam gitaris nak cari sound dia mesti cari sound yang dia sesuai dengan dia. Kan? Suit dengan dia. Sound metal ni, sound power chord macam ni. Sesuai dia boleh carry. Tapi ada sound tu dia macam tak sesuai kalau dia main. Jiwa dia tak macam tu mungkin kan. Tak rasa sedap benda tu. So dia bawa pun tak sedap. Jadi kesesuaian setiap lagu tu nak kena ambil kira juga. Bukanlah rigid sangat macam tu, tapi macam tu lah dia punya pemikiran tu. Bila nak record tu mesti kita nak macam sound apa yang kita nak buat ni, sound macam mana. Pasal sound ni akan membentuk lagu tu createkan mood dia lah kan. So
katalah as simple as lagu yang macam mana dia? hilang. Kalau tak banyak cakap tu. Banyak sangat lagu sebenarnya. Banyak sangat lagu mungkin. Nak pilih pun susah. Okey, lagu yang simple tu selalunya simple lah, tak banyak benda kan, tak banyak benda. Tapi dengan nyanyian, dengan muzik yang balance apa semua tu akan membuatkan apa tu macam presentable, sedap. Sedap didengar. Mungkin simple je tapi sound yang sedap ni yang buatkan orang kata, wow, paku lah kan. Kan? Paku. Dari cerita paku kan. Jadi macam, so benda sound tu yang akan buatkan lu makin nak buat sound. Sekarang ni lagi-lagi ada EDM music. Lu tahu lah sound dia bukan, kalau lu tak cari betul-betul lu tak dapat dia punya. Tak akan jumpa. So lu kena ada benda-benda yang yalah synthesizer yang macam kan, lu perlu kan ada benda tu. So, dan daripada ke situ lu banyak lagi explore. In fact, any keyboards pun memang boleh diedit sebenarnya. So kita kena explore the sound. Nak kena explore, tak boleh berhenti exploring tu Berhenti exploring tu. So itu yang kalau tak ada, dia akan nanti katalah dia akan jadi macam mana tau. Untuk orang yang keyboard player yang biasa dia tak explore punya, dia akan datang on keyboard, patch dia tak ini, dia main, main. Datang dia main. Tetapi dia tak cari sound lah yang sesuai. Dia maknanya the next song pun dia main akan sound macam tu juga. Macam tu juga. So dia tak banyak explore to the sound tu. Lama-lama dia tertinggal di zaman 80-an. Dia akan rasa any keyboard yang datang pun nanti dia akan macam tu juga. So dia akan dia tak ada. Ini kenapa macam tengok ada pianis yang dahsyat, terror apa semua, boleh mencapai kedudukan yang tertentu dalam masyarakat dan penjawatan yang tertentu. Terror dia main. Tapi sesuatu yang macam macam kau dengar macam kenapa masih macam 80-an kenapa macam 90-an. Itu sound dia tu apa benda sound. The sound tu. The sound. It's all about the sound yang dia macam Herbie Hancock sedap juga dia main. Dan dia main sekarang pun sedap juga lagi. Tak macam zaman dulu. Itu ialah sound lah rasa. Herbie Hancock semua pun musician yang besar-besar tu selalunya memang into the sound. Memang into the sound. Tengok Hans Zimmer ke apa ke, memang gila-gila buat sound. Beria-ria cari sound. Cari. Beria lah. Cari satu sound cello tu pun untuk Batman tu makan 3-4 hari try ni, cari sampel beribu-ribu sampel cek sampai dia jumpa satu yang sesuai. So every time Batman datang ada sini mana? Ya. So, Distinctive semua sound for Batman. So that's importantnya sound tu yang kita ada, yang kita boleh bagi kat orang. Kan? Orang tu pun tak minta pun kadang. Dia pun tak tahu apa nak minta. Pun tak tahu apa nak minta kan. Dia dah normal dia main perang. Dia pun cakap, best je bang, boleh. Tapi normal. Lu layan orang. Pandai lah kan. Lu tak boleh main lagu yang dia main, lu boleh main lah lagu yang lu boleh main kan. Itu kan ability. Itu je lah. Tapi the sound tu lah. Ada orang yang macam musician macam sekarang ambil MS tu. Itu memang precise gila pasal sound. Dia akan jaga sound recording dia akan sedap. Kita tahu ni Missy Jones macam ni. Roslan Aziz pun macam ni. Kan? Semua orang yang macam ni cari sound dia orang akan album dia orang somehow bila dia orang produce dia orang akan ada own standard tertentu tu mesti mencapai mesti capai. Tak ada rendah sikit pun. Tak ada, tak boleh. Mesti dah ada tempat dia dah. Selesaan dia lah kan. Ya.
ini apa benda ni ya? Cita rasa apa benda yang membawa mereka ke tempat tu? Pergaulan. Pergaulan agaknya. Macam honestly, kalau kita panggil Roslan Aziz, cuba kau buat satu. Dia mesti ada di tempat dia dah. Dia memang takkan turun pada tempat tu. Tak ada benda yang cincai ataupun memang Semua apa yang membawa mereka ke bawah ke tempat tu. and it drive yang ni. Drive about the sound ni. Drive about the sound ni. Itu yang membuatkan dia orang boleh bertahan mixing 2 hari untuk satu lagu lah, faham tak? Sampai 2 hari tu. Ya. Dulu kita tu. Macam ni dulu apa? Dulu memang macam tu lah. Dulu punya time tu, Yeah. report tu mix katalah satu hari satu lagu je boleh buat. So dia tak kadang-kadang tak habis sambung esok kan. Mixer ni bertampal-tampal kan. Dalam pengalaman buat music score tadi tu semua, dia menyumbang sesuatu yang besar tak dalam lu punya kerjaya dan dalam playing, dalam sound dan sebagainya? Betul. Ada. Ya, banyak bantulah, banyak kita pasal filem score dia lebih kepada mood, atmosphere, mood dia tu. Ya kan. Keadaan dia tapi dia ada theme song yang kita kena focus on. So so dia punya theme song tu. So daripada theme song tu dia ada extract daripada verse ni, kita akan buatkan dia punya part set part ke apa ke. The chorus would be ni part gaduh ke apa mungkin kan. Ya, sebab aku tanya soalan tu adalah dulu Aidit ada buat Dia Fadila. Dia Fadila antara arrangement lu banyak buat dengan untuk Aidit lah. Betul. Dan masa tu aku tak ada dekat Malaysia, Aidit akan share lagu-lagu tu. So bila aku tanya Aidit, ini arrangement, lu buat lah. Dan gambaran yang aku dapat daripada arrangement tu setiap kali aku dengar lagu-lagu Dia Fadila tu ialah dia punya epic tu, dia punya dramatik dalam arrangement dia tu. So itu antara perkara yang aku nyatakan pada Aidit. Tahu punya arrangement ni macam epic, macam besar, semua besar. Macam semua benda mesti nak jadikan macam tu lah kan. Dalam Dia Fadila tu especially ya. So something yang aku suka sangat lah pada dalam pengalaman mendengar lagu-lagu tu. So tadi bila cakap pasal lu buat filem, adakah ini yang membuat aku rasa kerana filem dan sebagainya ni mood, drama semua tu membuat dunia arrangement pun terasa macam tu. Dia Fadila. Lagu apa tu Gua ingat gua ada buat yang cover Laura Pausini. Laura Pausini tu Edri Edri satu, gua pun ada buat satu. Arab. Okay. Yang Dia Fadila tu apa nama? Tak ingat title tu. Gua pun tak ingat title, tapi lagu tu besar dan lagu tu lagu Aidit. Lagu tu sedap. Dan aku rasa apa yang berlaku ialah lagu tu sehingga menakutkan Dia Fadila sendiri untuk menyanyikannya. Kadang-kadang aku perasan kan, ada lagu-lagu yang penyanyi tu rakam dan dia takut nak nyanyikan. Mungkin pengalaman ketika recording tu ke ataupun lagu tu memang sukar untuk dibawa di live ke, because standard yang berada ketika rakaman tu membuat dia menjadi sesuatu yang menggerunkan untuk diperform secara live. Ya. Banyak juga keadaan tu berlaku lah. Kan ada kali-kali keadaan tu berlaku kan. Kalau penyanyi tu tak betul-betul bagus, dia tak boleh nyanyi dekat lagu yang betul-betul macam ginilah, macam epic ni punya benda yang besar-besar punya. Kata dia tak terbawa lah maknanya kan. Ya. Ataupun
dan endingnya, end product tu kita akan nampak macam dia memang tak sampai lagi ke situ lah maknanya kan. Dia kena buat lah yang ringan lagi daripada itu lah, yang sesuai dengan dia kan. So, bukan semua penyanyi boleh nyanyikan satu jenis-jenis muzik yang yalah, kesesuaian lah minimnya kan. Sekarang pun ramai penyanyi, rapper lah misalnya kan. So dia orang tak nyanyi pun kan. Tapi different kategori lah. Yang aku perasan tu banyak lagu-lagu yang aku rasa macam dahsyat, memang sedap lagu ni. Cumanya pengalaman penyanyi tu di dalam studio rakaman yang membuat lagu tu sukar untuk mereka nyanyikan di luar rakaman kerana mereka intimidated by lagu tu sendiri. So, dan sebagai orang belakang tabir yang pembuat lirik je aku, apabila lagu tu tidak diperform di halayak ramai di live shows, so aku tak ada punca pendapatan lah. Itulah dia. So memang nak kena cari lagu yang sesuai je untuk penyanyi boleh nyanyi di live shows. Di live show. Dia orang akan try push penyanyi ni, pushkan penyanyi punya ability sampai to the max. The highest pitch yang dia boleh pergi, so dia orang akan ke situ sampai maximum. So untuk ke situ boleh, tapi penyanyi ni nak kena fit all the time. So dia tak ada time yang dia akan rehat ke apa kan. Jadi untuk maintain, untuk penyanyi baru untuk maintain that pace tu dia tak kejar lah, tak boleh. So just tak ready lah kan. Malah penyanyi lama pun sukar untuk buat benda-benda macam tu selalu. Betul. Gua tengok macam-macam lah kan. Penyanyi-penyanyi yang rock star lah, dia rock singer lah especially. Dia orang umur 50, 60 dia dah start. Dah start. Dia ada sikit goyang dekat situ dengan dia punya performance. Dia pun sendiri suspend. Dia pun dia sendiri pun tak sure dia boleh perform tak ni. Kan? Tak best lah sebenarnya keadaan tu kan. Datang kesan daripada ni lah, lagu yang terlalu push dia kan. Dahsyat perkara ni kan. Betul. Benda ni memang berat. Kita tengok katalah Datuk Ramli Sarip lah misalnya kan. So dia punya lagu memang semua rock jerit ni lah kan. Dia mula sampai habis. Sejam setengah, 2 jam, sejam, 45 minit. Memang semua lagu wow. Mesti kena bagi je. Drive penuh. Dia dah umur apa kan. Sampai satu peringkat dia tertekan juga. Sama mesti ada satu time dia tertekan. Dan dia tahulah macam mana nak handlekan keadaan tu. Dia dah makin experience kan. So dia tahu macam mana nak buat. Sama M. Nasir pun. Semua yang dah 60s ni kita boleh nampak lah. Dia orang tapi dia orang tahu macam mana nak buat. Kan? Dia tak boleh corner macam ni, dia corner macam ni kan. Bila nak naik aja. Mari nyanyi sama-sama. Mikrofon. Itu kurang bijak. Yang bijak tu dia akan nyanyikan, dia corner ke situ sekejap. So, tak lalu pun tempat yang dia pergi tinggi. Dia corner sini. So dia tahu macam mana dia nak buat lah benda je kan. Lu ada kereta tapi lu tak boleh handle macam mana kan. Mesti nak kena tahu handle dulu. Dan seperkara lagi, kadang-kadang kita membesar dengan separuh-separuh penyanyi-penyanyi tu. Lepas tu macam ada peluang untuk membuat satu lirik untuk penyanyi-penyanyi yang kita membesar dengan mendengar mereka. Tapi apabila mereka sampai di satu peringkat umur sekarang ni, diorang ada problem apa pula tau. Walaupun lagu tu taklah berapa susah, diorang ada problem nak memorize lagu tu. Memorize lagu. Itu so bila gua berhadapan dengan penyanyi-penyanyi legend, problem dia tu lah, mereka tak akan menyanyikan lagu yang baru. Kerana somehow dia tak boleh bawa, dia tak boleh memorize ke, dia tak boleh
dia akan ingat lagu yang 20-30 tahun sudah juga. Itu yang dia dah sebati dengan dia. Ni cakap pasal Dia stuck lah ni. para penyanyi ya. Penyanyi bila dah sampai umur 50-an tu dia nak hafal lagu-lagu baru, nak sebati dengan lagu-lagu baru adalah susah untuk dia. Jadi Mungkin kurang macam mana method nak ingat? buat selalu ke, lepas tu praktis ke, ataupun monitor tu kena ada Semua orang tahu. teleprompter. Semua orang pun tahu kan. Asal dia tak buat tu? Asal penyanyi tu tak buat tu? Kenapa So kalau dia buat selalu, dia praktis selalu, mesti dia boleh ingat. Dia mesti boleh hadam dengan benda tu. Buatlah selalu. Tapi too busy mungkin, tak tahulah apa reason lah kan. Tak tahulah apa reason. Tapi itu je lah sebenarnya ubat dia. Kadang-kadang masalahnya para pendengar pun kalau dia pergi kepada konsert artis-artis lama, veteran, pendengar, peminat pun nak dengar lagu lama lebih daripada lagu baru. Betul. Lepas tu dengan dua-dua pihak dah macam ni, jadi dia orang lebih selesa stick to the old. The old lah. Lu datang daripada time yang mana you all perform dengan musicians. Dan sekarang punya generation of arrangers ialah mereka yang mahir dengan komputer dan mereka buat di bilik. This new generation. So apakah kekuatan yang diorang ada daripada sudut pandangan tu? Diorang ada this komputer punya bahasa ni, diorang terror lah. Maknanya with the software ke apa benda ni, diorang terror. Cepat. Buat kerja semua cepat. Nak cakap dulu lagi best daripada sekarang ataupun sekarang lagi best pada dulu, benda tu tak berlaku lah. Sentiasa ada best. Kita rasa tak best tapi orang lain rasa best pun macam mana cakap. Tapi sekarang ada dia punya steam dia kan. Gila-gila untuk pergi buat player macam gua ni, gua rasa macam ada trip hop apa semua ni kan. Ada trance, sci-fi music lah, apa semua best, dark apa semua ni. Yalah, kita ada sampai time music tu fuse rapper dengan rock band apa sebenarnya kan. So kita benda tu macam best sebenarnya. Dan ada best dekat part masing-masing lah kan. So katalah zaman gua dulu, kita start daripada analog, kita record on tape, kita eksperimen sound, kita banyak benda yang kita buat lah. Dulu kita record album betul. Sekarang record single. So benda tu banyak benda yang kita belajar pasal time lama dekat studio, pasal sound, pasal nak create lagu, nak create mood ni, apa semua kita belajar kan. Banyak time kita spend together dekat studio tu. Sekarang benda tu tak ada. Akibatnya apabila mereka kurang lagu yang berkualiti mungkin. Antara-antara lah. Mereka tidak dapat ruang untuk mengasah skill diorang dan craftsmanship diorang tu Betul. Banyak yang shot sendirilah ya kan. Dia rasa macam dia best. Tapi sebenarnya tak lagi kan. Lagi. Sebanyak yang macam tu lah. Pasal dia orang tak cukup kena test kan. Tak cukup kena test. Janganlah kau rasa kau hebat sehingga kau diuji Ya. Gila tu kan. Jadi macam time dulu tu, gua tu untung pasal go through from analog to digital punya time dia tukar tu apa semua tu kan. So ada separuh orang yang dia tak boleh tukar. Time tu dia pun sound engineer lah misalnya. So dia tak boleh, daripada tape tu dia selesa sangat record on tape tu. Tapi bila nak transfer, tukar satu time tu ke digital record on komputer tu, dia tak boleh. Alamak, nak kena scroll mouse macam ni, nak fader nak kena pakai mouse apa semua ni.
licin nak kena bass tukar-tukar. Tak boleh. Banyak juga yang macam itu. Nah, dia tak dapat adapt pada edaran masa kan. Peredaran tu. Tapi yelah, lu nak kena evolve, music dah evolve. Lu dah tahu ni, lu baca magazine apa semua. Oh, dia orang dah pakai dah ni apa semua kan. So kita yang macam kalau kita tak move, kita tinggal kat situ, so banyak benda kita rugilah kan. Ya. So, orang lain akan move. Macam mana pun semua satu time tu akan bergerak, dia tukar. Dia tukar dan lu kena ikut. Kalau lu tak ikut, lu tertinggal, lu stay kat situ, habis. Ataupun rugi kan. Rugi. Banyak teknologi baru ni akan banyak energi barulah kan. Untuk lu move forward. Ada perbezaan tak seorang musician yang main in public, dia buat arrangement, dan seorang arranger yang tidak main in public, duduk dalam rumah dan bilik mereka je, hasil kerja dia tu? Tak boleh. Kalau kita tengok YouTube tu lu tengok orang yang buat film score tu satu orang je dalam bilik dia, tapi dia buat scoring macam gegasi berdahsyat punya kan. So, tak tentu juga. Oh, tidak tentu juga Tak tentu juga. Depends on creativity, on dia punya drive, dia punya kefahaman benda tu lah kan. Mesti berbalik pada ke situ jugalah. Lu mesti nak kena layan banyak dan baru lu boleh buat benda yang dahsyat. Fair. Walaupun benda yang simple, yang dahsyat tu simple je sebenarnya. Kan? Betul. Fair. Dia mesti nak kena buat banyak benda yang sedap dia baru dia dapat. Itulah tu, mungkin gua punya time dulu gua produce album. Satu album ada 10 lagu. So ada banyak album lah kan. Dengan album nasyidnya, dengan rock albumnya, dengan macam-macam lah kan. Dan gua programmer. So gua buat je apa benda, dia cakap, abang, gua ada ni 3 lagu ni nak program lah. Ya, boleh. Buat. Kan. Bagi gua sikit time, gua buat. So gua every time gua buat tu kan, gua akan buatkan sound. So that dulu akan rasa macam best. Kalau lu pakai preset je boleh juga, tapi steam lu tu kurang lah kan. Gua steam lebih lah kan. Betul. On Viagra kira. Viagra kan. Drive tu yang nak kena. Drive tu. That's the keyword lah. Aku take away hari ni, drive tu. Drive. Sebenarnya untuk tulis lirik pun macam tu juga. Nak kena ada drive tu. Betul. Iyalah kita pun mati. Kan tak mati. Dia tak boleh stuck in the moment. Macam macam mana pun lepas. Mungkin lalu start kejap tapi mesti jalan juga lepas. Betul. Yang lepas lah kan. Yang ke depan dia dah nak kejar kan. Betul. Lepas tu dah history lah. Okey tak okey. Dia dah tawakal apa kan. Kan. Dah berserah. Tapi alhamdulillah memang benda jadi best je lah kan. Untuk gua punya cerita tu, benda bunyinya macam best je. Tapi semuanya percayalah, semuanya je semua. Macam kelakar tapi betul sampai nanti betul. Tapi betul benda tu jadi macam tu. Ya, betul. Keyakinan diri tu besar juga. Idea semua yalah, arrangement yang epic ni macam-macam lah gua buat kan. Edit punya lagu untuk Siti kan. Dialah di hati. Dialah di hati. Ya. Ada. Ku berjalan di bawah pohon asmara. Itu ada. Itu bagi ingat Itu ada. Siti M. Nasib bagaikan sakti. Itu dahsyat lah. Dahsyat. Lagu tu dahsyat. Lagu dahsyat. Faham. Buat album Mentor. Kan? Album Khatan Mentor. Ada Gerhana, Duit, ada Sekuntum Mawar Merah.
Hatannya version. Tanya version kupu-kupu. Yalah satu album tu ada satu time tu tribute to Rami Sarip punya album. Ada Baba, ada Dia buat mana? Amy, itu buat dekat Warner Music punya recording. Record dekat Buti Studio, Buti Jalan Pahang. Ya. Yang lu buat lagu mana? Gua buat almost semua lah. Kecuali Great Lions punya band tu yang lagu apa Jamal nyanyi tu, itu Great Lions. Farid, ada Ali band dia. Tapi yang the rest tu semua M. Nasir punya Ya, M. Nasir lagu dia kan? Kau dah bersoul kan dia. Asyik lah tu. Tapi ada sebenarnya ada mistake sebenarnya tu on lagu tu. Gua dah salah key tu, dia dah tinggi sangat. Saya merasa tak selesa je, tapi dia tahu kan. Dia lipat je kan. Dia lipat apa pun sedap lah kan. Tapi sebenarnya dah lama-lama lepas tu berbual kan, sebenarnya lagu tu tinggi kan. Tinggi lah. Pasal kau Riz? Tak lah bang, gua baru masa tu kan. Belasah je. Cek macam okey, lu pun cakap okey lah kan. Tapi itu best. M lah kan. M lah. Dia tahu lah dia nak buat. Ada tribute to Led Zeppelin. Kita record live dekat Planet Hollywood. Sorry, dekat Hard Rock. So itu pun dia. Siapa antaranya yang perform Itu ada Rami Sarip, ada Amy, ada Maman, ada Hatan, ada itu lu produce the whole gua music director ada album. Nanti gua nak cari lah tu. Lupa dah. Tak jumpa tu. Memang payah nak cari ni. Nanti gua akan tanya siapa tau. Itu lah Dr. Rizal Azwar tu. Dengan Pok D. Sebab dia tak release banyak. Borak dengan Rizal 3 kali dah. Sebab apa? Yalah dia punya passion dalam collecting dia tu, dia membantu ramai musicians. Betul. Dia dahsyat sangat kan. RPM gua punya cerita tu gua nak register je cari dia. Ada album ni. Kan. Dah tu. Before dia disimpan lah kan. Betul, memang baik sangat lah dia. Dan dia sama macam lu juga kiranya. Kenapa? Nak bagi manfaat kat orang. Tak ada. Dia bagi manfaat. Gua harap rupa je gua dah cakap. Betul. So itulah dia nak cakap pasal apa muzik sekarang ni lagi best ke ataupun tak dia tak ada ukuran, dia tak boleh macam tu lah kan. Betul. Sekarang pun ada hit sekarang. Yalah. Betul. Sekarang pun dahsyat. Kita pun tahu kan. Betul. Dan world punya muzik pun kita nak kena tengok juga kan. Dekat sini muzik yang macam mana tengah in ni, dekat Korea macam mana, dekat Japan macam mana. Sebelum mesti nak kena tahu. Circle itu lebih kurang lah, bukanlah nak dig sangat, tapi lu tahulah time ni lagu lagu A ni tengah charts kan. Check lah, itu je. Kena be aware of what's going on. Music macam-macam kan. So, lu nak kena arranger, nak kena prepare macam-macam juga. Nak kena tahu macam-macam. Nak kena dengar banyak lah. Sebab itulah Firdaus Mahmud sentiasa ada orang mencari kan. Aduh, boleh lah macam tu lah. Dia tanya. Banyak orang khidmat, kita bagi khidmat kat orang servis lah kan. Okay lah. Kalau dia sesuai, tak sesuai tak ya. Ada ramai orang pun kan. Kita pun boleh suggest kalau lu cari ni lah, kalau macam gini lu cari orang ni kan. Dia lagi ini orang betul je lah kan. Tak nak pun tak apa. Kau okey je BT. Kalau lu cerita pasal album kau nak buat satu album itu kau macam nak. Kau nak involve lah benda macam tu album. Kalau single ni alah, belek je pun.
Letter A, letter B, letter C, solo, letter C balik, letter D, ending. Dah, itu je. Apa ada benda kan? Semua lagu perform dia sama lebih kurang. Kalau buat album, buat album kita duduk. Then itu boleh best. Itu paling best. Dan gua miss benda yang dulu-dulu tu lah. Kita buat album, buat lagu semua dalam studio. Semua band tu duduk kat situ, kubang lah tu, tiap malam wow, okay, siap, tunggu release. Gua miss making tu kan. Sekarang ni dah benda macam gua nak buat arrangement untuk katalah artis apa je lalu sebut. Katalah Aimantino ke apa. Gua tak jumpa Aimantino tu. Email datang, Ana, ni lagu dia gini. Buatlah apa benda lu nak buat. Suka hati lah, tapi lagu ni mesti nak kena hit tau. Kan? So, dia punya environment, vibe dia tu semua tak sama lah kan. So, lu pun fikirlah macam mana nak buat untuk Aimantino. Buat. Jadi best juga kan. Tapi lain lah. Perasaan tu lain kan. Ini kita cerita sekarang ni. Recentnya. Daripada bulan 3 tu sampai bulan 6 ni sekarang nak masuk bulan 7 kan. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa untuk benda yang lu nak kerjakan lah. Tak ada banyak sangat new album, tak ada banyak sangat TV program, tak ada banyak sangat. Ada tapi sikit tak macam biasalah kan. Pasal social distancing ni apa semua ni, so SOP lah apa semua membuatkan keadaan tu terbatas kan. The konsert yang patutnya kita buat, alamak tak boleh, tak jadi. Ada few search punya tak jadi, Awi punya tak jadi, M. Nasir even ada few kami. Tak adalah untuk tahun ni kan, sampai bulan 12. So itu ni sebanyak. Jadi apa yang nak buatkan lu, kalau lu tak ada drive, lu lepak kat rumah, lu mati. Tak jalan apa-apa, otak lu beku kan. Lu mesti nak kena ada drive sikit. Bincang-bincang kawan ke apa ke, kita fikir apa benda nak kena buat. Try je buat benda ni kan. Kita try mungkin buat TV punya benda, buat YouTube punya benda, kita try lah. Kita ada team-team ni apa. Yelah, mungkin semua orang situasi berbeza, tapi mesti nak kena ada drive dan buat something. Jangan tak buat. Jangan tunggulah, jangan tunggu. Kan? Fikirlah apa yang rasa boleh buat, yang within kita punya capability, kita buat. Kan? Buat short film mungkin kan. Buatlah apa benda. So lu ada benda yang lu buat lah. Dan lu ada content at the same time. Right? So gua nampak macam TV punya thing lah sekarang kan. TV content ke. So just in thing lah kau nampak di situ. Jadi gua try ke situ lah. So dalam 3 bulan ni memang ada sikit sebanyak pembabitan dalam benda-benda baru ni lah. Gua baru start YouTube ni. So gua pun ada. Kalau lu belum, please like, share and subscribe. Nanti jap, apa nama dia? Itu gua dekat Instagram gua Firdaus Keys. Firdaus Keys, satu word. Firdaus K-I-S-S. K-E-Y-S. Firdaus Keys. Okay. Dekat Facebook Firdaus Mahmud. YouTube Firdaus Mahmud. Okay. YouTube Firdaus. Adalah. M-A-H M-U-D. M-U-D. Mahmud. Okay. So gua barulah ngumpul-ngumpul lah kiranya. So nanti macam gua punya idol lah. Dia dah cerita. Dia sama juga start dengan gua daripada bulan 3, tapi gua slow lah kan. Tapi ada lah. So gua dah ada buat benda tu dan gua ada planning ke depan untuk maybe tutorial ke apa benda-benda yang gua, benda sharing-sharing macam ni lah. Apa yang gua mungkin yang gua record dulu, mungkinlah lagu Dialah di Hati tu gua tunjuk macam mana gua
starting ada apa benda yang kau fikir time tu kau buat tu apa semua. So, tutorial lah macam exactly macam Nan buat lah kan. So macam mana nak solo di lagu raya yang tak ada title Selamat Hari Raya. Kan? Lagu 1, 2, 3 Do Re Mi kan misalnya. Kan? Dah start dah. Kita dah start buat benda tu dan kita ada team yang buat benda tu lah. Jadi, dan ada dalam pada team tu kita ada makin membuahkan idea-idea banyak. Why not kita buat benda program TV ke apa ke benda yang short program lah 45 minutes ke apa ke benda. Adalah. So come up with ada satu idea kita nak buat ride. Ride motor. Ride motor. So hitam ada perbetan ni. Ya. So itu nama dia Ride Mana Tu. So dia ada Tam dengan Hazama. So dia akan ride ke destinasi yang best-best lah. Yang ada art, yang ada culture, yang ada apa. So kita buat benda tu lah sekarang ni. Korang sendiri punya buat sendiri punya lah. Okey, nanti kita kena bincang. Gua pun ada benda macam tu juga dalam fikiran. So, ada lagi satu bahagian memancingnya, ada Asnan alias dan kau penilaiannya. Ada Hafiz Su'ib misalnya. Kan. So, kau try je lah buat kan. Daripada kita tak buat apa-apa. Betul. Dan gua tak rasa macam benda ni akan pulih cepat. So, at least kita ada buat benda yang baru-baru lah. Tak kira lah macam tu kan. Apa-apa je idea lah kan. Kita ada kawan-kawan yang ramai. So, kita kawan yang ramai dan boleh work on something lah kan. Fikir-fikir je sikit. Mungkin chip in duit sikit ke apa ke. Dan kita buat je lah. Kecil-kecil pun jadilah. Tapi kita ada kan. Ya, betul. Kita perlu buat benda ni untuk kita punya otak sentiasa memproseskan idea-idea baru. Dan otot-otot kita pun sentiasa dia adalah gerak kan. Kena matahari sikit mungkin. Ada lah benda tu kan. Janganlah. Maknanya ada chance lah untuk semua orang buat. So itu gua punya benda yang gua buat sekarang lah kan. Ada konsep kami search punya apa semua tu ada. Gua dengar ada Awi punya pun macam nak on romantika dia tu. Mungkin katanya bulan 12 selepas dah settle ni semua. Katanya lah kita harapkan kita doa banyak semua jalan okey lah kan. Kita harap benda coronavirus ni isu ni selesai cepat dan kita boleh kembali pada normal kita yang lama live shows boleh dijalan. Live shows tu. Ya. Kalau tak kita akan misoru. Betul. Banyak benda tak jalan. Ya. Betul. Tak apa. Tapi drive. Itu yang aku pelajari hari ni. Mesti kena ada drive. Kena ada drive. Mesti ada kawan-kawan yang sahabat-sahabat kita yang ada skill. Ada drive juga. Ada drive juga. Ya. Jangan palit diri kita dengan mereka yang negatif. Itu. Skema lah bunyi dia. Bunyi skema tapi betul. Basically. Tapi dah aku borak dengan Jad. Okay. Dan beberapa kali dia sebut nama lu lah. Oh iya ke? So apa benda yang butir gitu. Sebenarnya antara setahun yang sudah pemergian Kelly, Aji, Lok Yu dan sebagainya menimbulkan kesan juga rupanya di kalangan para musicians. Ya. Antara kesan-kesan yang aku sedari, aku dapati adalah isu anxiety disorder. So memang ramai musicians apparently mempunyai isu anxiety, panic attack dan sebagainya. Dan aku sikit banyak pembacaan yang tak seberapa ni di kalangan musicians ataupun orang-orang kreatif, anxiety disorder dan obsessive compulsive disorder memang
boleh cenderung. Cenderung ke situ. So adalah antara perbualan aku dengan Jad adalah dia menyatakan bahawa engkau sikit sebanyak membantu dia dalam Izzat. Izzat. Okay. Izzat. Okay, ya. Okay. So aku tahu engkau pun sedar di kalangan para musician pun ramai yang mengalami isu-isu begini. Jadi dalam perbualan aku dengan Adri Hashim, Izzat, ada orang yang menonton aku punya program yang tersentuh juga mengenai isu anxiety disorder ni lah. Kerana di luar sana ramai di kalangan masyarakat kita orang yang mengalami isu anxiety ni. Kalau apabila isu anxiety ni dapat diketengahkan, dan selebriti yang mungkin mengalaminya pun dapat berkongsi diorang punya pengalaman mengalami anxiety disorder ni. Jadi isu ni dapat lebih difahami oleh syarikat-syarikat contohnya. Okay. Anxiety disorder ni dia bukan penyakit yang orang nampak dia sakit tau. Okay. Dalaman. Kadang-kadang orang ni tak boleh pergi kerja because dia ada panic attack tu. Kadang dia tengok pisau pun dia jadi takut. Dia tengok pen pun dia jadi takut kerana perkara-perkara yang mengaitkan emosi dia dengan pen lah contohnya. Jadi apabila dia nak terangkan kepada dia punya majikan dia tak faham. Dan mereka ni sengsara keseorangan dan ada antara mereka yang ingin ada kecenderungan, ada keinginan untuk bunuh diri dan yang tak elok semualah. So antara perbualan aku dengan Izzat tu tadi, dan dia pun menyatakan pasal isu anxiety disorder ni, dan dia menyatakan bagaimana engkau banyak memberi galakan kepada dia, especially daripada sudut kerohanian. Tiba-tiba di usia sedemikian orang bercakap pasal kerohanian dengan kita macam pasal disco lah. Ini rohani pula. Apa pasal ke situ? Okay. So dia banyak cakap je. Okay, tahu. Dia ada berkatakan pasal tu lah. So kau ada apa-apa nak share, nak tambah? Alah, benda apa yang gua pun tak tahu apa kau cakap dengan dia dulu. Tapi antaranya kau cakap Zat mungkin pasal bila dia terlalu rapat, Izzat ni mungkin lah gua punya rapat dengan Kelly, arwah-arwah ni semua, dan kejadian Kelly sakit tu jadi depan mata dia apa semua buatkan dia tertekan ke ataupun dia fikir banyak sangat kan. Dan benda tu di luar kemampuan kita lah pun. Kita pun tak boleh nak buat apa-apa. Walaupun kita ada kat situ pun kita tak boleh buat apa-apa. There's nothing we can do. Just tak boleh. So dia mungkin rasa yang tak boleh tu yang buatkan dia terngiang-ngiang lah kan. Tapi benda tu dah berlalu. So kita pun tak boleh nak repeat lagi benda tu. Jadi apa yang lu boleh buat pada kerohanian dia, apa je, lu doa je lah orang tu kan. Banyak doa. Lu minta ampun pada lu, minta ampun pada dia, banyak-banyak lagi. Apa yang gua tahu tu agak simple je lah. Kalau hati ni tak tenang, apa yang kita nak cari untuk bagi dia tenang? Apa agaknya? Kalau ikut Quran tu memang dia cakap zikir, ingat dia je. Dengan ingat aku kau jadi tenang. So ingat dia je lah. So macam mana nak ingat dia macam tu? So ada praktis dia lah kan. Adalah cara dia. Tapi kena ingat dia selalu lah. Tak kira lah ingat solat banyak ke lu,
baca Quran banyak ke, lu zikir banyak ke, ingat je lah dia sebanyak-banyaknya. Dan janji Tuhan tu dia tak ada ininya kan. Janji Tuhan tu pasti je kan. Janji tu. So maknanya is bila lu buat banyak kali dia akan ada kesan. Mungkin tak sekarang kita tak tahu macam Tuhan fikir pun kan. Tapi kita minta je dekat dia. Jadi minta dekat dia banyak-banyak dan sedekah banyak-banyak kepada arwah ni, dan lu buat itu je. Lu ingat buat benda yang patut lu dirikan, dan selebihnya tu lu ingat dia je lah kan. Dan berharapkan pahala apa benda tu hadiah je. Okay, macam gitulah kan. So lama-lama dia akan ada kesan tenang tu. Tapi benda ni bukanlah berbentuk ubat kan. Dia tapi ada lirik Nasir tu, di sini tiada duka, mari ikut rentakku, rentak tari dulu. Cara merhan sederhana, di sini tiada duka. Apa cerita tu? Apa cerita tu? So dia, bila dia dah sampai dekat situ, dia dah tak ada dah benda ni. Tak ada dah rasa tak tenang ni, dah tak ada. La tahzan. La tahzan. Wala. Lupa. Kau tak ingat. La tahzan tu kau tahu. So dia ada kalau kau cakap dengan dia tu, lu nak kena belajar lah, ataupun lu nak kena serah lah pada Tuhan banyak-banyak, mintalah doa banyak, semayang lah banyak. Itu je lah kau cakap. Apa kan lu cakap lain pun kan. Kau cakap lu kena baca ayat ni kau. Kau kan tu, kau pandai pun. Kau apa gitu kan. Buat lah tu kan. Janganlah fikir banyak-banyak masa tu kan. Jangan, tapi yang tentunya janji Tuhan tu pasti. Kalau kau ingat aku, kau tenang lah. Kau juga, kalau jiwa kau tak tenang, kau ingat aku, kau jadi tenang. So dia mesti ke situ lah kan. Mesti ke situ. Pasal kita ada pegangan tu. Pasal kita ada tools tu, kita tak pakai. Ubat-ubat okey. Tapi dia tak menyebabkan lu jadi tenang. Makanlah pilih tidur tu banyak pun, makan tak lugian jadinya kan. Gian jadinya. Ya. Kalau lugian kat ubat ni, baik lugian buat benda ni. Fana tu. Jalan tu lah, Tuhan lu kan. So iyalah, benda-benda tu je. Bukanlah pandai pun kan. So agaknya dia terkesan lah agaknya. Dia buat benda tu. Dia ada pun jumpa ustaz-ustaz yang minta nasihat semua ada. Aku pun cakap, baguslah tu kan. Janji lu ada kehendak ke situ. Lu nak try nak repair diri tu kan. Ada kehendak ke situ, kita okey lah tu. Sendiri. Tadi kita dah mula-mula dah beritahu siapkan air, siapkan rukuk. Betul. Okay. Mulakan je cerita ni. Sama baiklah. Brother, thank you so much. Nanti kita hope to see you again dekat studio. InsyaAllah. Boleh, anytime. Okay.